Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan tenaga manusia yang berkualiti bukanlah setakat kemahiran sahaja, bahkan yang lebih diperlukan ialah kualiti iman dan amanah dalam melaksanakan satu-satu tugas. Tegas Baginda, jika iman dan amanah itu menjadi pakaian, nescaya pemakaiannya akan dapat menghasilkan segala kebaikan. Kerana itu, Baginda ingin melihat supaya kualiti seperti itu akan menjadi pakaian konsisten bagi para pegawai dan kaki tangan Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada keberangkatan tidak berjadual Baginda ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh pagi tadi. Dalam titah, Baginda juga menggesa pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan visi dan misi jabatan-jabatan berkenaan agar melaksanakannya dengan telus dan bersungguh-sungguh serta menjalankan semua prosedur dan tata cara kerja secara berhemah dan menepati sasaran. Kita sedia menyedari bahawa tugas dan tanggungjawab dua buah jabatan ini memanglah berat dan mencabar. Namun tugas dan tanggungjawab berat tidaklah bererti ia tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Adapun jenis kerja yang sukar atau tanggungjawab besar itu akan dapat saja dilaksanakan oleh tenaga manusia yang berkualiti. Tetapi kualiti itu di sini bukanlah setakat yang bernama kemahiran. Bahkan turut juga lebih diperlukan ialah kualiti yang namanya iman dan amanah dalam melaksanakan satu-satu tugas. Jika iman dan amanah itu menjadi pakaian, nescaya pemakaiannya akan dapat menghasilkan segala kebaikan. Kerana itu ingin beta melihat supaya kualiti seperti ini akan menjadi pakaian konsisten bagi para pegawai dan kaki tangan di dua buah jabatan ini. Beta amat mengingini supaya perkara-perkara yang tidak wajar dilakukan, janganlah ia dilakukan dalam pengurusan dan pentadbiran oleh dua buah jabatan ini. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh mengenai isu kebanjiran pekerja-pekerja asing yang tidak terkawal di negara ini. Baginda menggesa agar perkara-perkara yang tidak wajar tidak dilakukan dalam pengurusan dan pentadbiran kedua-dua jabatan berkenaan. Mengapa ia harus berlaku? Sedang dua jabatan buruh dan imigresen mempunyai bidang tugas dan kuasa untuk mengawal. Ada andaian perkara ini mungkin berpunca dari pengandalian dan pemberian kebenaran lesen pekerja asing LPA dan visi pekerja yang tidak betul. Tidak betul itu di sini termasuklah penyalahgunaan kuasa ketika menguruskan urusan warga asing serta keterlibatan agensi-agensi freelance yang tidak berdaftar. Sangat lumrah didengar mengenai ejen ini. Di samping ejen-ejen berdaftar yang sah di sisi undang-undang, ada juga turut muncul ejen-ejen freelance yang tidak berdaftar. Kabar-kabarnya, layanan kepada kedua-dua ejen ini didapati tidak sama.
mengenai layanan yang tidak sama terhadap agen-agen berdaftar yang sah di sisi undang-undang dan agen-agen freelance yang tidak berdaftar, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan sepatutnya semua urusan mengenai pekerja asing mesti dibuat oleh agensi berdaftar bagi mengelakkan penyelewengan daripada berlaku. Layanan kepada ejen-ejen berdaftar sering saja dipayah-payahkan. Padahal mereka itu membayar deposit sehingga puluhan ribu, membayar lesen tahunan, membayar sewa pejabat dan membayar gaji pekerja. Sedangkan ejen-ejen freelance walaupun tidak berdaftar tetapi mereka mendapat layanan istimewa ketika berurusan. Sebab itu, ejen-ejen freelance disukai oleh syarikat asing, kepunyaan orang luar, kerana mereka ini dengan mudah dan cepat dapat membuat urusan di immigration dan buruh. Contoh, kalau ejen rasmi membuat urusan pasport, mengambil masa 2 minggu baru siap. Tetapi jika ejen freelance, cuma 2 hari sahaja. Ini jika benar, ternyata ia adalah satu penyelewengan ketara. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Turut juga didengar, perkara seperti ini telah pun pernah diadukan kepada pihak berkenaan kementerian, tetapi hasilnya tidak diketahui dengan jelas. Sepatutnya semua urusan mengenai pekerja asing mesti dibuat oleh agensi berdaftar bagi mengelakkan penyelewengan daripada berlaku. Seperti orang mungkin saja mengusahakan visa-visa palsu dan seumpamanya. Bagaimanakah visa palsu itu boleh didapat jika bukan dengan kerjasama pihak-pihak tertentu? Menyentuh mengenai perintah tahanan baru-baru ini yang dikenakan ke atas 7 nama kerana terlibat dalam sindiket memalsukan kad pengenalan pintar dan merancang menjualnya dengan harga RM5,000 sekeping, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga memberi amaran bahawa memalsukan dokumen atau apa sahaja pemalsuan adalah ia satu perkara serius yang tidak boleh dipandang ringan. Baginda menegaskan negara sama sekali tidak akan berkompromi dengannya kerana ia adalah antara jenayah yang sangat keji dan memalukan, bahkan boleh menjejaskan keselamatan. Timbul persoalan di sini. Bagaimanakah kad-kad palsu itu boleh dibuat atau dihasilkan jika bukan dengan kerjasama pihak-pihak yang berkenaan? Perlu diingat sebagai amaran bahawa memalsukan dokumen atau apa saja pemalsuan adalah ia satu perkara serius yang tidak boleh dipandang ringan. Kita sama sekali tidak ada berkompromi dengannya kerana ia adalah antara jenayah yang sangat keji dan memalukan, bahkan boleh menjejaskan keselamatan. Beta ingin menekankan di sini, semua pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan misi dan visi jabatan hendaklah melaksanakannya dengan telus dan bersungguh-sungguh. Semua prosedur dan tata cara kerja hendaklah dijalankan secara berhemah dan menepati sasaran. Elakkan
dari terlalu banyak mengadakan lapisan-lapisan untuk dilalui sehingga mengambil masa yang lama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh mengenai prosedur dan tata cara untuk mendapatkan lesen pekerja asing yang boleh menjejaskan operasi sesebuah syarikat pemohon. Misalnya, aliran kerja untuk mendapat LPA di Jabatan Buruh perlu melalui 23 lapisan dan melibatkan lebih daripada 10 orang pegawai dan kaki tangan. Kalau inilah bentuk prosedur dan tata cara yang mesti dilalui, tidakkah ini boleh menjejaskan operasi sesebuah syarikat pemohon sehingga tidak pelik kalau ada syarikat yang sampai sanggup mengambil jalan mudah menawarkan suapan. Kita tidak mahu pengurusan hanya bagus pada teori sahaja, seperti sistem lesen pekerja asing LPA yang dikatakan sebagai hasil kemaskini ke atas proses yang digunakan sebelum ini, yang memakan tempoh pada 41 hari. Dan dengan wujudnya LPA hanya akan mengambil masa 7 hari sahaja. Tetapi kemampuan Jabatan Buruh untuk menepati tempoh berkenaan dilihat tidak menjadi kenyataan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menekankan perlunya pihak-pihak berkenaan terus tegas dalam melaksanakan tuntutan akta dan peraturan di samping hikmat menunaikan misi menyediakan kemudahan-kemudahan dan persekitaran yang selamat bagi pekerja. Kita tidak boleh leka dari memantau dan mengambil tindakan terhadap sesiapa jua pun yang menyalahi undang-undang atau peraturan yang dianggap sebagai melakukan kesalahan di bawah akta atau peraturan buruh dan immigration. Di negara ini turut berlaku perkara-perkara yang mencurigakan, seperti jika kita ke pasar, sama ada pasar ikan atau pasar sayur dan buah-buahan, para pekerja atau peniaga yang kelihatan di situ seolah-olah dimonopoli oleh orang-orang luar. Apakah jenis lesen yang mereka ada, ataukah mereka misalnya pemegang lesen buruh binaan atau amah pembantu rumah, tetapi dijadikan oleh majikan masing-masing sebagai nelayan atau penjual ikan dan sebagai peniaga sayur dan buah-buahan. Kalau inilah yang betul berlaku, maka tentu saja ia menyalahi akta dan peraturan. Tetapi hakikatnya ia sudah pun berlaku sekian lama. Adakah perkara ini telah ditangani berdasarkan akta dan peraturan ataupun hanya dibiarkan begitu sahaja? Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengambil maklum mengenai kejayaan operasi mencekup beberapa individu yang menyalahgunakan lesen pekerja dan pas imigresen. Tetapi baginda mempersoalkan sama ada tindakan seperti itu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Beta mengambil maklum terdapat operasi pernah dibuat oleh bahagian-bahagian penguatkuasa undang-undang, Jabatan Buruh dan Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Mereka dalam operasi-operasi tersebut ada yang berjaya
mencakup beberapa individu yang menyalahgunakan lesen pekerja dan pas immigration. Ini sudah bagus. Tetapi adakah langkah atau tindakan seperti ini dilakukan secara konsisten dan menyeluruh? Beta ingin melihat jika ada laporan mengenai secara berfakta. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat bahagian-bahagian di bawah jabatan-jabatan tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat melawat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Sebagai sebuah jabatan yang berorientasikan perkhidmatan kepada orang ramai, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan berperanan untuk menentukan taraf kependudukan serta melaksanakan pendaftaran-pendaftaran yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian, kerakyatan, kad pengenalan dan anak-anak angkat. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Awang Azmi bin Haji Hafnih, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bahagian kad pengenalan pintar antara bahagian yang baginda mula-mula lawati. Bahagian pendaftaran kelahiran, kematian dan anak angkat juga mendapat perhatian baginda. Bahagian ini bertanggungjawab dalam memproses pendaftaran bagi kelahiran dan kematian, memproses pendaftaran bagi anak angkat, mengeluarkan salinan bagi sijil kelahiran, kematian dan anak angkat. Bahagian visa, pas lawatan dan diplomatik pula bertanggungjawab untuk menerima dan memproses visa. Antaranya permohonan pas lawatan, visa dan pas profesional, visa dan pas perniagaan, visa dan pas penuntut dan kebenaran bagi warga negara dan penduduk tetap negara ini yang ingin berkahwin dengan warga asing. Ini cepat sini. File bisa lawatan. Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat bahagian pas pekerja asing yang antara lain bertanggungjawab untuk menerima dan memproses permohonan visa dan pas kerja, visa kemasukan semula untuk pemegang pas kerja, visa dan pas tanggungan, visa kemasukan semula untuk pemegang pas tanggungan, pas kerja dan penyambungan pas kerja. Bahagian permit masuk yang berperanan memproses permohonan bagi mendapatkan taraf penduduk tetap negara Brunei Darussalam serta mengeluarkan permit kemasukan semula dan visa kemasukan semula juga mendapat perhatian baginda. Belum ada digital. Bahagian penguatkuasaan undang-undang pula bertanggungjawab dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan bagi membenteras pesalah imigresen demi keharmonian, kesejahteraan dan keselamatan negara. Briefing Pak Presiden.
Dari Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Baginda meneruskan keberangkatan ke Jabatan Buruh. Menjunjung keberangkatan Baginda, Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim, Pemangku Pesuruhjaya Buruh. Jabatan Buruh antara lain berperanan mentadbir dan menguatkuasakan Perintah Pekerjaan 2009 bagi memastikan piawaian mencapai tahap yang memuaskan. Antara bahagian yang menjadi perhatian Baginda ialah bahagian piawaian perburuhan dan agensi pekerjaan. Unit piawaian perburuhan bertanggungjawab dalam memastikan konsultasi menepati piawaian perburuhan, manakala fungsi agensi pekerjaan ialah memberikan lesen kepada agensi pekerjaan yang beroperasi di negara ini dan memantau serta mengawal selia aktiviti-aktiviti agensi pekerjaan di negara ini. Juga dilawati Baginda bahagian keselamatan dan kesihatan tempat kerja yang antara lain berperanan memastikan majikan-majikan melaporkan kemalangan dan kecederaan di tempat kerja dan menilai dan mengira hak pampasan pekerja. Baginda kemudian berkenan meninjau bahagian tenaga pekerja asing. Bahagian ini antara lain bertanggungjawab mengeluarkan lesen pekerja asing bagi syarikat dan persendirian. Itu apa? Sama juga penyusunan untuk akan dihapuskan. Untuk akan dihapuskan. Itu be the 2 years are going to be up in the ceiling. This is also not proper place. Boleh melihat. Ini orang boleh melihat Pak. Orang boleh melihat, orang boleh mengambil. Orang boleh melihat. We can put it out. Boleh diambilnya, di-checknya sini. Ambilnya. Ini satu hilang. Yes. After that, we lost the file. Bahagian teknologi maklumat, bahagian pendakwaan dan perundingan juga menjadi tumpuan keberangkatan Baginda. Pengurusan tenaga kerja yang teratur di sektor swasta bagi memenuhi keperluan negara adalah visi Jabatan Buruh. At the moment there are 3 staff. Kaki tangan they are actually served properly and yeah. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan meninjau bahagian pentadbiran dan keuangan. Selain memudah cara untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor swasta, jabatan ini juga memenuhi komitmennya di peringkat serantau dan antarabangsa, seperti keahlian dalam ASEAN dan pertubuhan buruh antarabangsa. You can sit down here, sit down here, sit down here. Satu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia pernah berangkat melawat kedua-dua jabatan kerajaan ini pada bulan Oktober tahun lalu. Keberangkatan Baginda ini bagi memastikan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri membudaya kerja yang berpaksikan responsif dan integriti yang merupakan kunci kepada pengupayaan sumber tenaga manusia sektor awam di negara ini. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah bagi Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa dilantik menjadi Peguam Negara. Tarikh pelantikan berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 18 hari bulan Safar 1442 Hijrah bersamaan 6 hari bulan Oktober 2020.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-28. Bahan beritanya menyusul selepas ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bersabda, peralihan paradigma dalam pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah secara kreatif dan adaptif melalui penerapan Fourth Industrial Revolution perlu dipertingkatkan bagi menghasilkan impak yang berkesan bagi memperluaskan jangkauan outreach khusus kepada golongan sasaran. Duli Yang Teramat Mulia menggariskan demikian dalam sabda khas sempena sambutan ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang ke-28 tahun. Duli Yang Teramat Mulia percaya langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai sektor kerajaan dan swasta termasuklah NGOs akan memberikan sinergi ke arah mencapai visi, misi dan matlamat strategik Yayasan 2020 hingga 2025 bagi menjana masyarakat mandiri dan merealisasikan niat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam mengukuhkan kesepaduan melalui pendekatan whole of nation approach yang diharap akan dapat mengelakkan sebarang pembaziran, pertindihan serta duplikasi dalam memberikan bantuan. Pada 5 hari bulan Oktober 2020, genaplah usia Yayasan Paduka Ayahanda yang ke-28 tahun. Alhamdulillah, saya selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Paduka Ayahanda bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia rahmatnya jua telah dapat meneruskan hasrat murni Paduka Ayahanda bagi mencapai matlamat penubuhan Yayasan Paduka Ayahanda dalam memastikan kesinambungan, kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk di negara ini melalui pemberian berbagai bentuk sumbangan dan bantuan. Saya percaya langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai sektor kerajaan dan swasta termasuklah NGOs akan memberikan sinergi ke arah mencapai visi, misi dan matlamat strategik Yayasan Paduka Ayahanda 2020 hingga 2025 bagi menjana masyarakat mandiri dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian wawasan Brunei 2035. Malah semua ini adalah merupakan kunci utama bagi merealisasikan niat murni Paduka Ayahanda dalam mengukuhkan kesepaduan melalui pendekatan whole of nation approach supaya dengannya diharap akan dapat mengelakkan sebarang pembaziran, pertindihan serta duplikasi dalam memberikan bantuan. Selaras dengan itu jua, peralihan paradigma dalam pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan Yayasan Paduka Ayahanda secara kreatif dan adaptif melalui penerapan Fourth Industrial Revolution perlulah dipertingkatkan bagi menghasilkan impak yang berkesan demi memperluaskan jangkauan outreach khususnya terhadap golongan sasaran. Di kesempatan ini, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat
dalam mendukung usaha mencapai hasrat murni Paduka Ayahanda melalui Yayasan Paduka Ayahanda selama ini. Akhirnya, saya selaku pengurusi jemaah tadbir dalam menerajui Yayasan Paduka Ayahanda ini dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendukung hasrat murni Paduka Ayahanda akan terus berusaha mengharungi cabaran mendatang secara proaktif, kreatif, inovatif dan bersepadu bersama-sama dengan warga Yayasan Paduka Ayahanda. Maka di saat yang amat berbahagia ini, beta dengan sukacita mengumumkan penubuhan sebuah yayasan yang akan menjadi ristaan kekal zaman pemerintahan beta. Yayasan ini akan berfungsi menurut dasar-dasar atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai amal jariah ataupun derma khairat beta dan ahli keluarga beta. Ianya akan boleh menghulurkan derma bagi faedah-faedah keagamaan, kebajikan, pendidikan dan lain-lain seumpamanya. Menjunjung kasih Bawah Duli Tuan Patik. Banyak-banyak terima kasih kepada Duli Tuanku menolongkan aku, ya Allah. Menjunjung kasih ke bawah Duli Tuan Patik di atas bantuan peralatan perubatan. Junjung kasih ke bawah Duli atas bantuan modal keusahawanan. Menjunjung kasih ke bawah Duli Tuan Patik. We love you, Sultan. Selamat ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah tengah hari tadi berkenan berangkat ke majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah ke-28. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Majlis bermula dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah diikuti sembahyang sunat hajat diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Yang Berhormat Pihin juga memimpin bacaan surah Yasin.
Doa khas kesyukuran dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditubuhkan pada 5 Oktober 1992 bersempena sambutan Jubli Perak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta. Pada majlis ini, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima pasambah iaitu perhiasan kristal yang mempunyai kalimah syahadah yang ditulis oleh penulis khat Pusat Pengkaji Kesenian dan Kaligrafi Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan set cawan yang mempunyai seni reka bentuk Islam. Kedua-dua pesambah adalah merupakan produk daripada Kedai Semaun Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditubuhkan berasaskan niat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan anugerah pribadi baginda khusus untuk rakyat dan penduduk negara ini yang setentunya akan terus dikenang sebagai ristaan abadi zaman berzaman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik seterusnya berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah bantuan skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sumbangan yayasan dan penyampaian sijil penghargaan kepada para sukarelawan yayasan yang telah menyumbang khidmat bakti menjayakan program yayasan sepanjang tahun 2020. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan dalam usia hampir 3 dekad penubuhannya, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah telah melalui proses peralihan paradigma yang menjadi teras dalam melakar Pelan Strategik Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah 2020-2025. Pelan Strategik Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah 2020-2025. Pelan strategik tersebut digunakan sebagai guiding principle dalam pelaksanaan rancangan khususnya untuk kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk yang disasarkan seperti mana juga salah satu matlamat di dalam Wawasan Brunei 2035. Dalam meneruskan langkah ke hadapan, habis hamba dituanku, Lembaga Pengarah dan Pengurusan Yayasan Paduka Yang Dituanku pada menjunjung titah-titah Paduka Yang Dituanku dan juga sabda-sabda arahan dan panduan dituanku, bertekad dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih fokus dan terarah dalam menanai amanah melaksanakan projek-projek dan inisiatif dengan lebih efisien, meningkatkan jangkauan dan jaringan selaras dengan visi membangun masyarakat mandiri melalui kaedah kebersepakatan dan persejajaran serta menyampaikan dan mengembangkan segala niat murni dan amal jariah Paduka Ayahanda Dituanku melalui penubuhan Yayasan Paduka Ayahanda Dituanku ini. Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dihasrat bagi memenuhi tuntutan-tuntutan sosial dan kebajikan untuk rakyat di negara ini dalam berbagai bentuk sumbangan dan bantuan. Yayasan ini akan berfungsi menurut dasar-dasar atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai amal jariah ataupun derma khairat beta dan ahli keluarga beta. Ianya akan boleh menghulurkan derma bagi faedah-faedah keagamaan, kebajikan, pendidikan dan lain-lain seumpamanya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah bantuan skim perumahan yayasan kepada 22 buah keluarga yang kurang berkemampuan. Daripada jumlah tersebut, 21 buah rumah bantuan dibina di bawah skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan sebuah lagi dibina di bawah projek bersepadu Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bersama Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Pada majlis ini, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan yayasan kepada 2 buah badan bukan kerajaan, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Haja Mariam dan Persatuan Semata Brunei yang mengendalikan program pembangunan dan pemulihan golongan orang kelainan upaya OKU. Pusat Ehsan Al-Amira Al-Haja Mariam menerima sumbangan keuangan sebanyak RM50,000. Sumbangan yang diterima oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, pemegang amanah kanan pusat berkenaan, merupakan sumbangan tahunan yayasan bagi tahun 2021. Persatuan Semata Brunei juga menerima sumbangan keuangan berjumlah RM50,000. Sumbangan diterima oleh Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang, pemangku di-Pertua Persatuan Semata Brunei. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan mengundikan sijil penghargaan kepada Wakil Sukarelawan Yayasan Haji Said Muhammad Yassin bin Haji Said Anayatullah Shah yang mewakili 450 orang sukarelawan yang terlibat dalam menjayakan projek-projek amal Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sepanjang tahun 2020. Sepanjang 28 tahun penubuhannya, yayasan telah melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti untuk meningkatkan dan merangsang perkembangan sosioekonomi serta kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini, sekaligus memenuhi aspirasi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Setiap rakyat negara Brunei Darussalam adalah berkewajipan mematuhi perlembagaan dan undang-undang negara. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan nilai-nilai Melayu Islam Beraja MIB, setiap rakyat perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut yang telah menjadi landasan kehidupan rakyat dan penduduk negara ini. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri di Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-33 pagi tadi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Karna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Apong berkata, MIB hendaklah terus difahami dan diamalkan bagi memastikan rakyat di negara ini akan terus dapat menikmati kehidupan dalam suasana aman dan tenteram serta mencapai pelbagai bidang kemajuan. Dan juga bab 56 dari Akta Taraf Kebangsaan Brunei dalam memastikan awang-awang dan dayang-dayang memahami akan tanggungjawab sebagai rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah pun melaksanakan beberapa siri taklimat yang bukan saja menjurus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan kerakyatan, tetapi juga memfokus kepada taklimat kenegaraan, iaitu memahami falsafah negara melalui Islam Beraja yang menjadi asas atau tunggak kehidupan bernegara di negara ini. 389 orang pemohon telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hari ini 194 orang menerima sijil taraf kerakyatan negara, manakala 195 orang lagi akan menerima sijil taraf kerakyatan negara esok. Mereka menerima sijil taraf kerakyatan di bawah bab 6-1, iaitu yang terdiri daripada anak-anak kepada ibu warga negara Brunei dan anak-anak angkat kepada ibu bapa angkat warga negara Brunei, dan juga di bawah bab 5-6 Akta Taraf Kebangsaan Brunei Penggal 15. Berikutan kejadian kenderaan terbakar yang semakin meningkat di negara Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC melalui Jabatan Pengangkutan Darat JPD telah membuat beberapa pembaharuan dan penyelarasan ke atas dasar-dasar mengenai pengawal seliaan dan prosedur pemberian kelulusan kepada bengkel-bengkel kenderaan dan stesen-stesen pemeriksaan kenderaan atau Vehicle Inspection Stations VIS di negara Brunei Darussalam. Antara usaha-usaha segera yang telah dibuat oleh kementerian tersebut bersama dengan agensi-agensi yang berkenaan adalah untuk menjalankan satu kajian mengenai punca-punca kegerapan kejadian kenderaan terbakar di negara ini. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa sidang media mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi berikutan beberapa kejadian kenderaan-kenderaan terbakar di negara Brunei Darussalam petang tadi.
Sehubungan ini, jelas Yang Berhormat JPD akan mengeluarkan notis arahan kepada semua 16 buah stesen-stesen pemeriksaan kenderaan di negara ini bagi penambahbaikan teknikal aspek yang wajib diperiksa oleh setiap VIS ke atas semua kenderaan yang berumur 7 tahun ke atas seperti pemeriksaan bawah kenderaan iaitu undercarriage, pendawaian wiring dan bateri. Yang Berhormat menambah bengkel-bengkel kenderaan yang sudah beroperasi yang belum berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Darat akan dikehendaki berbuat demikian untuk mendapatkan pengiktirafan. Akan dikehendaki berbuat demikian untuk mendapatkan pengiktirafan. Bagi melaksanakan perkara-perkara ini, peraturan baru akan diperkenalkan insya-Allah bagi pengawal seliaan bengkel-bengkel kenderaan dan VIS yang berdaftar di bawah JPD bagi memastikan penambahbaikan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh bengkel-bengkel yang diiktiraf. Seterusnya, Jabatan Pengangkutan Darat dan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Authority for Building and Construction Industry ABCI, dan Safety, Health and Environment National Authority (SHENA) akan meneruskan untuk membuat pemeriksaan ke atas bengkel-bengkel kenderaan dan VIS yang telah dikenal pasti serta memantau kes-kes kejadian kebakaran kenderaan di negara ini. Usaha-usaha akan dibuat untuk melakukan pemeriksaan rambang ke syarikat-syarikat berkenaan dan premis bengkel-bengkel dengan kerjasama agensi-agensi berkenaan bagi memastikan peraturan dan piawaian keselamatan adalah sentiasa dipatuhi. Agensi-agensi penguatkuasaan berkenaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak individu atau bengkel-bengkel yang menyalahi peraturan dan undang-undang yang berjalan dari masa ke semasa. Orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam melalui 123, aplikasi WhatsApp talian Darussalam 833-3123 atau melayari laman sesawang talian Darussalam www.123.gov.pn dengan menyertakan gambar-gambar mengenai bengkel-bengkel yang dipercayai terbabit. Bagi memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat di negara ini, khususnya golongan kanak-kanak, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan pagi tadi mengungkayahkan pertandingan Mari Bercerita peringkat akhir 2020. Pertandingan berlangsung di Balai Sarma Yuda Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 8 peserta terpilih ke pertandingan tersebut iaitu 4 peserta bagi kategori A bercerita menggunakan bahasa Melayu dan 4 peserta bagi kategori B bercerita menggunakan bahasa Inggeris. Siapakah penunggang kuda itu? Demi Allah, dia adalah... The rabbit woke up from his sleep. He decided to run again. Dayang Naila Raisa binti Haji Nur Zaidi dan Awang Muhammad Zarif Irfan bin Haji Awang Mulyadi dari Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah masing-masing muncul johan bagi kategori A dan kategori B. Johan pertandingan menerima wang tunai sebanyak RM300, langganan setahun majalah Mekar dan Nine Dong serta sijil penyertaan. Juga hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes baru dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbarnya, Kementerian Kesihatan turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. 270 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory, manakala seramai 6,632 orang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 295 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 60,317 ujian.
Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki berumur 17 tahun yang hilang kemarin semasa dalam perjalanan balik dari membubu udang di kawasan Sungai Tanjung Maya Tutong diteruskan lagi hari ini. Usaha mencari mangsa ditingkatkan daripada 300 meter ke 800 meter dari tempat kejadian. Penguasa kanan Awang Muhammad Yudi Iswandi bin Bakar, pegawai pemerintah cawangan Operasi E, Jabatan Bomba dan Penyelamat ketika ditemui oleh RTB berkata, gerakan mencari dan menyelamat melibatkan beberapa unit tambahan terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, pasukan polis Diraja Brunei serta perkhidmatan kecemasan ambulans perubatan, Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Antara kesulitan yang dihadapi ialah satu daripadanya melibatkan cuaca yang tidak menentu, dan kedua pencarian unit diver dihadkan kepada pencarian di permukaan air sahaja, memandangkan tempat kejadian mempunyai binatang buas iaitu buaya. Operasi pencarian dibahagikan kepada dua sektor, sektor A dan sektor B.